Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam pintar IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Kali ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan 1 Pentaksiran Berterusan PASP 1042 Asas Pengucapan Awam, iaitu tugasan persembahan. Tak kenal maka tak cinta. Jadi, marilah kita berkenalan dengan ahli-ahli kumpulan pembentangan kali ini. Pertama, saya, Aimi binti Muhammad Zami Nizam. Seterusnya, Nuriana Izzah binti Sukairi, Nur Najwa Husna binti Mak Rawi, dan Ila Amisha binti Mahad. Kami merupakan pelajar dari unit Bahasa Melayu 5. Selesai sudah sesi pengenalan diri. Jadi, persoalan seterusnya yang terlintas di fikiran kita, apakah perkara yang akan dibincangkan dalam pembentangan kali ini? Yang pertama, kami akan membincangkan tentang jenis-jenis penyampaian yang terdapat dalam penyampaian awam, iaitu penyampaian spontan, penyampaian yang dibaca, penyampaian yang dihafal, dan penyampaian extemporaneous. Seterusnya, kami akan memberikan pendapat kami tentang kepentingan pengucapan awam ini. Okey, baiklah. Sekarang saya akan menerangkan jenis-jenis penyampaian pengucapan awam. Yang pertama adalah pengucapan awam jenis spontan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, perkataan spontan membawa maksud, tidak dengan paksaan atau desakan, dan berlaku dengan gerak hati sendiri sahaja atau tercetus dengan sendiri. Di sini kita boleh dapat lihat mereka yang mampu berucap secara spontan mempunyai daya pemikiran yang tinggi. Mereka biasanya dipanggil ke hadapan secara tiba-tiba. Kemudian mereka akan diminta untuk menyampaikan pendapat mereka berdasarkan topik-topik yang sedang diperbincangkan. Seterusnya, intipati pengucapan secara spontan ni kebanyakannya berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang dimiliki oleh seseorang pengucap. Di sini kita dapat lihat bahawa mereka yang dipanggil untuk berucap secara spontan ni biasanya akan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dengan menggunakan pengalaman mereka atau pengetahuan sedia ada mereka. Jadi di sini idea yang disampaikan oleh mereka itu datang dengan tiba-tiba dan lebih kepada bersahaja, tapi masih mengekalkan konsep formal. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan apakah ciri-ciri bagi pengucapan awam jenis spontan. Di sini terdapat 3 ciri-ciri pengucapan awam jenis spontan, iaitu yang pertama, pengucap berucap tanpa persediaan khusus. Perkara ini saya boleh kaitkan apabila seseorang itu dipanggil ke hadapan untuk menyampaikan sesuatu pendapat dan untuk menjawab topik-topik yang sedang diperbincangkan. Contohnya pengetua dipanggil di suatu perhimpunan untuk mengulaskan tentang masalah disiplin murid yang berlaku. Jadi di sini pengetua tersebut mungkin hanya mengulas berdasarkan apa yang terjadi mungkin pada minggu tersebut berlaku masalah disiplin. Jadi dia hanya menekankan tentang pengetahuan sedia ada yang berkaitan masalah disiplin tersebut. Yang kedua ialah pengucap tidak dimaklumkan terlebih awal bahawa beliau dikehendaki menyampaikan ucapan. Di sini kita tahulah biasanya orang yang dipanggil spontan ni diorang tak tahu pun yang diorang akan dipanggil. Jadi biasanya kat sini saya boleh kaitkan dengan situasi apabila seseorang tu menerima anugerah. Macam dia tak tahu pun yang dia akan dapat anugerah tu. Jadi biasanya orang akan tanyalah apa perasaan encik, apa perasaan encik mendapat anugerah tersebut. Jadi dia hanya menjawab persoalan tersebut berdasarkan perasaan dan apa yang dia rasa sekarang. Yang ketiga,
pengucap hanya membicarakan perkara berkaitan isu semasa, harapan dan ramalan masa hadapan. Macam yang kita tahu, dia kan macam tak ada apa-apa persediaan kan. Jadi dia gunakan apa yang dia tahu berkaitan apa yang tengah berlaku sekarang, apa yang dia rasa, apa yang mungkin akan berlaku pada masa hadapan. Jadi biasanya perkara ni disampaikan oleh, yang biasa kita lihat adalah seperti macam Perdana Menteri, orang-orang besar macam wakil rakyat kan. Diorang dipanggil untuk mengulas berkaitan isu semasa, apa harapan diorang, apa yang diorang rasa akan terjadi, macam apa ramalan diorang berdasarkan isu-isu yang sedang berlaku. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang ucapan jenis dihafal. Ucapan jenis dihafal ialah teks ucapan akan disediakan dengan lengkap terlebih dahulu. Pengucap akan menghafal keseluruhan teks ucapan perkataan demi perkataan. Ucapan ini adalah jenis ucapan yang sukar diubah suai sekiranya terdapat perubahan pada situasi atau reaksi audiens. Oleh itu, ucapan jenis ini perlulah dielakkan. Hafalan hanya sesuai untuk ucapan yang ringkas seperti memperkenalkan seseorang atau menerima anugerah. Untuk memastikan ucapan menjadi lancar, teks ucapan yang disediakan mestilah bersifat ringkas. Pengucap perlulah sentiasa berlatih berucap serta membaca dan menulis teks secara berulang kali. Contohnya, Pidato Kenegaraan Peringkat Kebangsaan 2018. Terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan ucapan yang dihafal. Antara kelebihannya ialah ucapan menjadi terkawal kerana telah dihafal. Yang kedua, pengucap dapat merancang pelbagai bahasa badan untuk digunakan pada masa yang tepat. Antara kelemahan ucapan yang dihafal ialah pengucap memerlukan masa yang panjang untuk menghafal teks. Seterusnya, ucapan bersifat terikat dan tidak berkesan. Akhir sekali, audiens tidak dapat memberi maklum balas terhadap pengucap kerana ucapan sepenuhnya berdasarkan hafalan teks. Saya Aimi, saya akan menerangkan tentang jenis penyampaian yang dibaca. Kita akan tahu penyampaian itu adalah jenis yang dibaca apabila pengucap membaca ucapan perkataan demi perkataan daripada teks atau manuskrip yang telah dihasilkan sebelum menyampaikan ucapan tersebut. Kebiasaannya, jenis pengucapan seperti ini digunakan apabila terdapat fakta dan data yang amat penting dan setiap yang tercatat itu perlu dibaca kerana mempunyai erti yang tersendiri. Namun begitu, jenis pengucapan yang dibaca seperti ini bersifat kurang fleksibel kerana akan menyebabkan suasana pengucapan kelihatan agak kaku apabila mata pengucap lebih banyak tertumpu kepada teks yang hendak dibaca dan kurang melihat kepada mata-mata audiens. Tambahan lagi, penyampaian seperti ini agak sukar diubah suai mengikut situasi kerana pengucap akan hanya membaca apa yang tertulis pada teks. Contoh penyampaian yang dibaca yang dapat kita lihat adalah seperti pembentangan bajet negara oleh Perdana Menteri. Terdapat jumlah dan angka-angka yang spesifik yang perlu dibaca dengan teliti agar tidak tersalah kata atau tersampaikan maklumat yang kurang tepat kerana pembentangan ini adalah pembentangan yang formal dan disiarkan. Selain itu, kita juga dapat lihat pada ceramah keagamaan. Bagi umat Islam, kita mesti sudah biasa dengan khutbah Jumaat di mana khatib akan membaca khutbah tersebut pada teks.
Hal ini dilakukan kerana dalam menyampaikan ilmu agama, kita hendaklah cakna dengan ketepatan dan kesahihan perkara yang disampaikan supaya dapat mengelakkan kekeliruan dan persalahfaham. Di sebalik kekurangannya, jenis penyampaian yang dibaca ini dapat menjamin ketepatan perkataan dan susunan ayat. Hal ini demikian kerana jumlah angka yang besar kadang-kadang boleh menyebabkan penyampai keliru atau sukar untuk dihafal. Jadi, apabila tercatatnya di kertas atau di dalam teks, ketepatan fakta itu tidak akan terjejas. Seterusnya, pengucap akan berasa lebih yakin oleh kerana ketepatan fakta itu sudah terjamin. Dan mereka tidak perlu risau sekiranya terlupa atau tidak sempat menghafal nilai-nilai atau intipati penyampaian yang spesifik. Dan pengucapan awam yang keempat ialah jenis extemporaneous. Menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu atau PRPM, perkataan extemporaneous membawa pengertian sangat tiba-tiba serta merta dan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa persiapan. Ucapan jenis extemporaneous memerlukan masa dan persediaan yang baik. Ia juga disampaikan seolah-olah dibuat secara dengan izin impromptu, tetapi dari segi kandungan dan susunannya jauh lebih baik. Perucap yang menggunakan cara ini tidak membaca atau menghafal, tetapi menggunakan perkataan sendiri berpandukan kepada nota sahaja, bukan skrip lengkap. Dan ia juga mengandungi idea-idea utama dan idea penyokong. Idea tersebut dicatat secara ringkas sahaja. Nota yang biasanya ditulis pada kad kecil ini digunakan sebagai panduan sahaja bagi mengingatkan perucap bahan yang perlu didahulukan dan dikemudiankan. Ucapan extemporaneous ini mempunyai banyak kelebihan, tetapi saya memberikan 3 kelebihan sahaja. Yang pertama, ia membolehkan perucap berhubung secara terus dengan hadirin kerana pengucap dapat mengubahsuaikan ucapan jika perlu. Yang kedua, perucap berjaya menunjukkan keikhlasannya kepada audiens. Hal ini dikatakan sedemikian kerana pengucap tidak perlu bergantung atau terikat sepenuhnya kepada teks. Jadi, wujud interaksi yang intim antara pengucap dengan audiens. Bahkan, situasi ini juga membuatkan audiens merasa lebih terhubung dengan pengucap. Dan kelebihan yang ketiga ialah perucap dapat menyusun idenya dengan baik. Kemudian, ucapan begini memerlukan masa untuk persediaan dan latihan yang cukup. Ucapan berbentuk extemporaneous adalah dianggap paling berkesan dalam banyak majlis, melainkan yang memerlukan situasi formal. Yang penting, pengucap mestilah tetap tenang, berfikir secara kritis dan menyampaikan fikirannya dengan tingkat percaya diri yang tinggi. Kepentingan pengucapan awam kepada individu yang seterusnya, iaitu ia dapat meningkatkan keyakinan melalui pengucapan awam. Kenapa? Kenapa pengucapan awam ini dapat meningkatkan keyakinan diri? Kerana ia dapat mengatasi ketakutan untuk berbicara di khalayak ramai. Sesungguhnya yang kita ketahui, ramai orang mengalami ketakutan untuk berbicara di khalayak ramai, atau secara saintifik ia dikenali sebagai glossophobia. Ketika seseorang itu berhasil menghadapi dan mengatasi ketakutan ini, iaitu dengan berbicara di depan umum,
mereka akan merasakan kepuasan dan kemenangan. Ini membantu untuk membangunkan keyakinan diri mereka dan ia memberi mereka keberanian untuk menghadapi tantangan lain dalam kehidupan mereka. Yang kedua, kenapa ia dapat meningkatkan keyakinan diri? Ia dapat mengembangkan keterampilan dalam komunikasi. Apabila seseorang individu itu berbicara di depan umum, ia melibatkan komunikasi yang efektif dengan audiens. Ketika seseorang berlatih berbicara di depan umum secara teratur, mereka secara alami dapat meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas, mengatur fikiran dan berinteraksi dengan audiens dengan percaya diri merupakan elemen yang sangat berharga dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam kerjaya maupun dalam hubungan peribadi. Oleh kerana itu, pengucapan awam ini sedikit sebanyak dapat meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Sekarang saya akan menerangkan apa pula kepentingan pengucapan awam jenis spontan. Di sini saya telah letak dua kepentingan yang akan saya huraikan, iaitu yang pertama, meningkatkan daya pemikiran pengucap untuk menyampaikan idea berkaitan topik yang dibincangkan. Seperti yang kita tahu, mereka yang menyampaikan pengucapan awam jenis spontan ni, mereka akan dipanggil secara tiba-tiba untuk menjawab persoalan orang ramai. Jadi, apabila mereka dipanggil tu, mereka tidak melakukan apa-apa persediaan. Mereka akan berfikir pada ketika itu juga untuk menjawab persoalan orang ramai. Jadi di sini mereka boleh meningkatkan daya pemikiran, kreativiti mereka, daya pemikiran kritis mereka untuk menjawab soalan-soalan yang diajukan. Seterusnya, kepentingan pengucapan awam jenis spontan yang kedua adalah pengucap boleh berkongsi pengalaman dan pengetahuan yang boleh memberi inspirasi kepada audiens. Macam yang kita tahu, mereka kan menyampaikan apa yang mereka rasa, apa yang mereka tahu, apa yang kemahiran yang mereka ada. Jadi apabila audiens ni mendengar apa yang mereka sampaikan, ia seperti macam bicara dari hati ke hati, sebab dia kan mereka yang menyampaikan pengucapan awam jenis spontan ni akan menyampaikan apa yang mereka rasa, pendapat mereka. Jadi apabila audiens tu dengar, mereka akan berasa terkesan lah bahawa apa yang disampaikan itu merupakan isi hati dari pengucap itu sendiri. Seterusnya, pengucapan awam dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Hal ini demikian kerana pengucap akan sentiasa belajar daripada kesilapan. Benarlah, ilmu itu akan diperoleh melalui pengalaman. Apabila pengucap banyak melakukan ucapan awam dan berlatih, mereka akan tahu kaedah bagaimanakah untuk menarik perhatian audiens, kaedah apakah yang tidak wajar dilakukan dalam pengucapan awam dan sebagainya. Selain itu, apabila melihat orang lain melakukan ucapan awam, mereka boleh mengambil inspirasi dan mencontohi perkara-perkara yang baik daripada orang lain. Selain itu, pengucapan awam dapat meluaskan hubungan sosial individu. Apabila kita melakukan ucapan awam, sudah pastinya audiensnya ramai. Jadi, lebih ramai audiens, lebih ramai kenalan yang kita akan tahu. Dengan itu, pengucapan awam akan menjadi platform yang sangat efisien untuk membuka lebih banyak peluang dan potensi untuk kejayaan, perniagaan atau kehidupan melalui jaringan kenalan yang ada. Kepentingan pengucapan awam pada individu ialah mengasah sifat kepimpinan. Kelaziman seseorang dalam menyertai pengucapan awam
akan mempengaruhi persepsi orang lain terhadap cara individu itu berkomunikasi dan memberi pendapat. Secara tidak langsung, individu akan mendapat kepercayaan dan sokongan daripada orang lain. Dalam suasana profesional, individu berkebolehan dalam mengarah, berunding dan memimpin orang lain dalam sesuatu pasukan. Akhir sekali, individu akan dapat memberi inspirasi kepada orang lain. Hal ini kerana individu dapat memberi kesan positif kepada kehidupan manusia dengan meningkatkan motivasi serta menjadi panduan kepada orang lain untuk mula melakukan sesuatu perkara yang baru. Pada slide ini, terdapat rujukan yang kami gunakan untuk mendapatkan maklumat mengenai jenis penyampaian pengucapan awam dan juga kepentingan pengucapan awam kepada seseorang individu. Maka, berakhirlah sudah pembentangan kami. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.